Tapi bila kita membincangkan mengenai adab berpuasa, ia tidaklah semestinya kita membincangkan puasa ini pada bulan Ramadan sahaja. Okey, puasa juga ada juga dalam bulan-bulan yang lain. Jadi masyarakat kita kadang-kadang salah faham. Bila kita kata puasa, puasa bulan puasa ini, dia mengatakan bahawa tidak sepatutnya kamu hanya membataskan ibadah puasa pada puasa Ramadan semata-mata. Lalu kamu meninggalkan perniagaan melalui amalan-amalan sunat dan meraih pelbagai darjat yang tinggi di syurga Firdaus. Akhirnya kamu akan menyesal tatkala melihat kedudukan mereka yang selalu berpuasa. Sebagaimana kamu melihat ke arah bintang-bintang yang berkelipan ketika mereka berada pada darjat illiyin yang tertinggi. Jadi kalau kita lihat dekat sini, yang pertama kita tahu puasa yang wajib adalah pada bulan Ramadan. Okey. Tetapi ada juga puasa-puasa yang mempunyai kelebihan masing-masing. Antaranya pertama adalah hari Arafah. Okey, bagi orang yang tidak mengerjakan haji, sangat digalakkan, dituntut untuk berpuasa pada hari Arafah. Yang kedua adalah hari Ashura. Ketiga adalah 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Yang keempat, 10 hari pertama bulan Muharram. Yang kelima, bulan Rejab. Yang keenam, bulan Sya'ban. Dan juga puasa pada bulan-bulan haram turut termasuk dalam amalan sunat seperti Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Dan juga ada tarikh-tarikh tertentu yang digalakkan untuk kita berpuasa sunat. Kalau kita yang bincang tadi adalah berbentuk tahunan, tetapi ada juga yang berbentuk bulanan. Okey, contoh kalau kita lihat kat sini, dalam sebulan itu, tapi ikut bulan Islam lah. Okey, disunatkan untuk kita berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan dan akhir bulan. Dan satu lagi orang panggil ada hari-hari putih, iaitu hari ke-13, 14 dan juga hari 15. Jadi ini yang kita boleh berpuasa setiap bulan, tak kisah daripada bulan Muharram hingga bulan Zulkaidah. Okey, awal bulan, tengah bulan, kita ambil 13, 14, 15 hari putih tersebut dan kita ambil hujung bulan. Adapun hari-hari yang dimaksudkan dalam seminggu ialah hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Yang ini kita sentiasa amalkanlah. Okey, puasa Isnin, Khamis dan lagi satu kalau kita elok lagi adanya hari Jumaat. Cuma hari Jumaat kita perlu sekalikan dengan Khamis ataupun hari Sabtu. Maka dosa seseorang dalam seminggu akan dihapuskan dengan puasa hari Isnin, Khamis dan Jumaat. Okey, maksudnya kalau dalam seminggu tersebut kita puasa Isnin, Khamis, Jumaat, insya-Allah kita doakan supaya dosa kita terhapus untuk satu minggu tersebut. Bagi dosa sebulan, ia dihapuskan dengan puasa yang saya sebut tadi, iaitu di awal, pertengahan dan akhir bulan, termasuk dengan hari-hari putih, iaitu hari yang ke-13, 14 dan hari ke-15 setiap bulan. Dan jangan kamu sangka apabila kamu berpuasa, ia adalah meninggalkan makan, minum dan bersetubuh semata-mata. Kerana baginda SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Artinya, berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Kita akan tengok lebih lanjut apa yang dikatakan oleh sabda Nabi ini. Ini riwayat Ahmad. Bahkan kesempurnaan puasa terletak pada tindakan. Puasalah tahan daripada dahaga dan lapar satu. Yang kedua adalah tindakan seluruh anggota. Jadi bila berpuasa, kita bukan hanya berpuasa daripada lapar dan dahaga, tetapi perbuatan kita, tindakan kita. Kita kena jaga. Iaitu daripada pendengaran, telinga, penglihatan, mata, lidah, percakapan, tangan, apa yang kita lakukan, kaki, ke mana kita pergi, dan selainnya daripada perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jadi, bila kita berpuasa, kita kena menjaga perkara-perkara ini. Sebagai contoh, penglihatan kita kena jaga mata daripada tengok benda-benda yang Allah tak suka. Benda-benda yang haram, kita kena elakkan. Yang kedua, elakkan daripada bercakap benda yang tidak bermanfaat. Kalau kita berpuasa tetapi kita mengumpat, adakah kita rasa kita punya puasa itu berkesan? Jadi, bila kita berpuasa, kita puasa sekali dengan percakapan. Kalau nak selamat, kita kurangkan bercakap semasa kita berpuasa. Sebab kadang-kadang bila lagi banyak cakap,
lagi banyak silap, lagi banyak benda yang kita umpatkan. Yang ketiga, telinga daripada mendengar sesuatu yang diharamkan Allah Ta'ala, kerana orang yang mendengar ialah sekutu kepada orang yang berkata-kata, dan dia juga termasuk dalam kalangan mereka yang mengumpat. Sebagai contoh, kan, kita ada kawan-kawan yang tengah mengumpat. Kita tak mengumpat tetapi kita join dalam grup tersebut sebab kita nak dengar apa cerita dia. Itu pun kalau boleh elakkan. Jadi contoh, kalau kita duduk dekat tempat kita kan, tiba-tiba ada kawan-kawan datang situ untuk mengumpat. Katakanlah bahawa kita berpuasa ataupun kita pergi tempat lain. Kita boleh lakukan. That's why kita kena ada tindakan sendiri. Dan begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Innamas sawma junnah, fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal, fa ini mru'un qatalahu aw syatamah falyaqul inni sha'im." Ini yang dikatakan. Jika puasa adalah sebagai perisai, maka apabila seseorang daripada kamu berpuasa, janganlah dia berkata-kata yang tidak baik. Jangan mengata orang, jangan mengumpat orang. Bukan sahaja melalui mulut, tetapi juga melalui media sosial dan sebagainya. Kalau memfitnah lagilah. Janganlah dia berkata yang tidak baik, jangan melakukan maksiat, dan jangan bertindak dengan tindakan yang jahil. Kalau bahasa kasarnya, jahil adalah tindakan-tindakan yang bodoh. Sekiranya ada seseorang yang memusuhinya atau memakinya, maka katakanlah sesungguhnya aku berpuasa. Riwayat Ahmad. Maksudnya lah, kalau kita tengah berpuasa, orang duk kutuk-kutuk kita, orang duk fitnah kita, kita jangan balas balik. Okey? Tapi berkatalah bahawa sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sama juga kalau orang duk kutuk dekat media sosial apa kan, kita tak puas hati. Kalau boleh kita tahan. Kita tahan daripada mengata semasa kita berpuasa. Kita diam je lah, tak reply apa-apa. Kemudian usahakan untuk berbuka puasa dengan makanan yang halal. Jangan makan dengan banyak melebihi kadar makanan yang kamu biasa ambil setiap malam. Tiada bezanya apabila kamu menghafizkan makanan yang biasa diambil sebanyak 2 kali menjadi 1 kali. Maksudnya dekat sini, bila buka puasa, macam kita dinner biasa. Macam kita makan malam biasa. Jangan kita adukkan, aku nak ganti balik, nak kodok balik breakfast, lunch dengan dinner sekali makan. Itu adalah perkara yang dilarang. Patutnya bila kita berpuasa, buka puasa tu macam kita dinner biasalah. Sebab itu kadang-kadang bila kita berpuasa pada bulan-bulan yang biasa, bukannya bulan Ramadan, selalunya kita akan berbuka puasa dengan lebih simple. Kerana bila bulan puasa ni kita ada dengan bazar Ramadan, orang jual macam-macam, kan? Jadi kita beli macam-macam. Sebab itu saya kata kita kena melazimi untuk berpuasa pada hari-hari yang bukan bulan Ramadan supaya kita lagi mengikut apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya maksud puasa yang sebenar adalah mematahkan keinginan syahwatmu dan melemahkan kekuatanmu supaya kamu menjadi kuat untuk melazimi takwa. Sebab apa? Kadang-kadang bila orang puasa ni, bila orang lapar lah, kita ambil contoh, bila orang lapar ni, orang dia akan lagi ingat kepada Allah. Sebab masyarakat, orang Islam, bila susah baru dia ingat Allah kan. Jadi bila kita lapar dan dahaga adalah satu kesusahan yang kita rasa. Jadi bila kita lapar, dahaga, nak buat jahat pun kita macam, malaslah. Okay. Dan kita sentiasa ingat kepada Allah. Tak apalah aku puasa. Okay. Apabila kamu makan selepas matahari terbenam, okay, berbuka puasa, maka kamu makan untuk menampung semula hidangan yang tertinggal, maka puasamu tidak berfaedah serta perutmu menjadi berat buat dirimu. Tiada suatu kantong yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala berbanding perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Ini makanan yang halal. Makanan yang halal kalau makan banyak sangat pun Allah tak suka pada tersebut. Contoh bulan puasa kan, kita makan banyak sangat, ganti tengah hari, ganti malam dinner, and then bila berat badan, nak solat malas, nak tarawih malas, last tidur kan. Okay. Ini baru makanan yang halal. Bagaimana pula untuk makanan yang haram? Apabila kamu sudah mengetahui makna puasa, maka perbanyakkan puasa mengikut kemampuanmu kerana puasa merupakan asas ibadah dan kunci ketaatan. Sabda Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sam'i mi'ati di'fin ila saum fa innahu li wa ana ajzi bihi.
Artinya Allah Ta'ala berfirman, setiap kebaikan akan digandakan dengan 10 sehingga 700 kali ganda kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang berhak membalasnya, riwayat Ahmad. Maksudnya, selalunya contohlah macam solat kan. Kita tahu kita akan dapat ganjaran sebegini-sebegini. Tetapi bila puasa, Allah kata itu hak dia untuk nak bagi beberapa banyak ganjarannya. Baginda SAW bersabda lagi, "Wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami sha'imi atyabu indallahi min rihil miski. Yaqulu Allah Ta'ala azza min qail innama yadharu syahwataha wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bihi." Artinya, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Allah Ta'ala yang maha mulia berfirman, sesungguhnya dia meninggalkan syahwat, makanan dan minumannya semata-mata kerana-Ku. Maka puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Riwayat Imam Bukhari. Jadi orang selalu kata, mulut orang berpuasa ini lebih wangi daripada mulut limau kasturi. Ini adalah hadis sahih daripada riwayat Bukhari. Okey. Jadi sekali lagi kat sini Tuhan tekankan bahawa orang yang berpuasa, Allah sendiri yang akan membalas ganjarannya. Berbeza dengan ibadat-ibadat lain. Sebab kenapa? Kerana dia melakukan satu pengorbanan yang besar. Dia berpuasa lapar kerana Allah. Dia dahaga kerana Allah. Dia menahan diri daripada melakukan maksiat kerana Allah. Dia menahan diri daripada melakukan kejahatan kerana Allah Ta'ala. Baginda SAW bersabda lagi, "Li jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-saimun." Artinya, di dalam syurga ada satu pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Tiada yang akan masuk ke dalamnya melainkan orang-orang yang berpuasa. Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya dekat syurga nanti akan ada satu pintu khas untuk mereka yang suka berpuasa, yang dipanggil sebagai pintu Ar-Rayyan. Jadi contoh, kita dah belajar before ni kan banyak amalan solat, amalan sunat, zikir. Tapi kita kata mungkin kita tak sempat nak solat sunat banyak waktu sebab kita sedang bekerja. Salah satu saya rasa semua orang mampu adalah berpuasa. Kita bekerja pun kita boleh berpuasa. Kita office hour pun kita still boleh berpuasa, tidak ada masalah. Jadi ini adalah salah satu yang saya rasa kita jangan tinggal. Dan Imam Ghazali mengakhirkan dengan sekadar ini saja huraian tentang amalan-amalan taat yang sudah memadai bagimu sebagai permulaan ke jalan hidayah. Sekiranya kamu berhajat untuk mengetahui tentang zakat, haji atau tambahan huraian tentang solat dan puasa, ada disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebab itu kitab ini dipanggil sebagai kitab Bidayatul Hidayah. Jadi sebagai kesimpulannya lah, boleh kita katakan bahawa puasa adalah salah satu ibadat yang semua orang mampu. Mungkin yang saya ceritakan sebelum ini, ibadat-ibadat seperti solat sunat kan, solat sunat duha lah, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar. Mungkin ada yang kata masa tak ada kan. Hari Jumaat lagi lah kan bekerja, tak sempat kecuali untuk negeri-negeri yang cuti sahaja. Jadi bagaimana kita nak mencari satu amalan ganti, iaitu berpuasa. Of course yang paling elok adalah kita buat semua. Kita solat sunat, kita berzikir, kita berpuasa sunat. Tetapi kalau kita tak mampu semua, kita jangan tinggalkan semua. Kalau kita mampu untuk solat sunat banyak-banyak, solat malam kita buat. Tapi kalau memang tak mampu, letih kerja kan, kemudian tak sempat office hour, tak boleh nak keluar office, puasa. Puasa adalah saya kata perkara yang paling semua orang mampu. Dan sebenarnya dalam waktu yang tak langsung juga, bila kita puasa, kita dapat menjimatkan duit kita, dapat jimat keuangan. Kita bila puasa ni kan, bayangkanlah kalau setiap bulan kita puasa awal, tengah dengan hujung. 5 hari lah contoh dengan hari putih kan, 3 hari hari putih, awal, tengah, hujung kan. Maybe kita ambil dalam 5, 6, 7 hari lah. Kita dah untung seminggu kita punya duit dekat situ. Tanpa sedar kita sedang berjimat. Walaupun niat kita adalah untuk kerana Allah, tetapi pada masa yang sama Allah bagi rezeki lebih sebab kita dapat berjimat duit. Jadi
sehinggakan dalam hadis dikatakan bahawa puasa ini ada satu pintu khas. Ya, kalau kita baca dalam hadis, syurga ini ada banyak pintu dan salah satu pintu dikhaskan untuk orang yang suka berpuasa. Okey, kalau kita ni orang yang tak rajin berpuasa, kita mungkin tak dapat masuk pintu Ar-Rayyan. Mungkin kita terpaksa cari pintu-pintu lain lah. Okey, jadi kesimpulannya kita jangan tinggal semua, at least kita buat salah satu yang kita boleh buat. Dan puasa ini adalah kita kata amalan terakhir yang telah diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kerana bahagian kedua dia lebih kepada mengajar untuk menjauhi kemaksiatan dan juga mengenai adab-adab pergaulan dan perhubungan. Okey, sebab itu dikatakan kitab itu Bidayatul Hidayah itu permulaan menuju petunjuk. Kalau nak baca detail kita kena baca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tu memang sangat tebal dan sangat terperinci. Ada 6 jilid. Kalau yang biasa 6 jilid, tak tahu kalau ada yang baru yang memang disatukan jilid dia. Tetapi kenapa saya bacakan kitab ini? Kerana ini adalah kitab yang paling simple lah, yang saya rasa semua orang boleh ikut dan boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, jadi saya rasa untuk hari ini sampai itu sahajalah. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan masuk bahagian kedua kitab Bidayatul Hidayah. Saya rasa kita maybe ada lagi 2 atau 3 minggu sajalah untuk habiskan kitab ini insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu saja pada minggu ini. Terima kasih semua atas masa dan semoga semua mendapat manfaat daripada kita punya ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali pada hari ini. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.